Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita membuat satu tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Muhammad Faizal, iaitu tugasan dia adalah tugasan forum. Okey. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini, kita sedia maklum bahawa buli cyber adalah satu buli yang berlaku dalam talian. Sama ada dilakukan dalam SMS, gambar, video atau sebagainya. So, kita akan pergi lebih lanjut lagi tentang ini. Jadi sebelum saya mengupas tajuk ini lebih mendalam, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli panel. Nama saya Muhammad Karikwan bin Bahrom, nombor matrik I23106850. Nama saya Muhammad Syamil Nazrin bin Abdul Rahman, nombor matrik I23106735 sebagai panel pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzat Syahmi bin Muhammad Kamil, nombor matrik I23106800 dan sebagai panel kedua. Hai, Assalamualaikum. Saya Khairul Afif bin Khairul Anwar, nombor matrik I22306608. Saya sebagai panel yang ketiga. Terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh lagi, soalan saya kepada panel yang pertama. Apakah itu buli cyber? Sila jelaskan. Okey, terima kasih saudara moderator. Perbuatan buli cyber merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi, menggunakan teknologi seperti teks, chatting, laman web sosial dan permainan internet. Memandangkan serangan buli cyber boleh berlaku sepanjang masa, gejala ini mempunyai kesan yang segera dan meluas. Hal ini berbeza daripada buli tradisional yang dilakukan secara peribadi. Buli cyber dapat menyebabkan kebimbangan yang dahsyat kerana ia secara berterusan. Komunikasi boleh dilakukan selama 24 jam melalui teknologi. Ini membolehkan pemulihan ini berterusan dan menyukarkan mangsa buli untuk mendapatkan perlindungan yang selamat. Selain itu, maklumat yang dikongsi melalui sistem elektronik atau internet itu kebiasaannya bersifat kekal dan juga terbuka. Oleh itu, mangsa buli akan sentiasa dihantui oleh sebarang komen negatif yang dipaparkan di laman web ini. Mangsa buli juga mengalami trauma yang berterusan akibat daripada dan menjadi lebih sukar untuk mereka melupakan kejadian ini. Jenis-jenis buli cyber yang saya boleh berikan ialah mesej yang mengganggu dan mengancam, menyalahgunakan kata laluan, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, memulaukan individu tersebut daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Di dalam sebuah hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku adalah sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan solat, puasa dan zakat. Dia juga datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Maka diberikan kepada orang-orang tersebut kebaikan-kebaikan dirinya. Sekiranya kebaikan sudah habis dalam keadaan perhitungan ke atasnya belum lagi habis, maka diambil kejahatan-kejahatan mereka itu tadi lalu dicampakkan kepadanya dan kemudiannya dia dicampak ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Sekian itu daripada saya. Terima kasih kepada panel yang pertama tadi. Jadi saya ingin meneruskan soalan saya kepada panel yang kedua.
Jadi apakah faktor yang mendorong kepada kebebasan buli cyber ni? Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan isu yang kita bincangkan dari awal lagi, iaitu isu berkaitan dengan buli cyber. Sebentar tadi, panel pertama telah menjelaskan apa itu buli cyber secara spesifik ataupun secara mendalam, iaitu adanya buli secara tradisional dan buli secara moden. Dan semua itu persoalan tu telah terjawab, dan kini giliran saya sebagai panel kedua untuk menceritakan atau menjelaskan apa faktor yang menyebab berlakunya kepada isu cyberbully ini. Okey, antara faktor yang kita dapat lihat pertamanya ialah sifat ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tersebut disebabkan perilaku, penampilan dan kemewahan. Okey, kat sini saya jelaskan sikit apa itu tiga perkara itu, iaitu apakah itu perilaku, kemewahan dan penampilan, dan apakah perkaitan dia terhadap cyberbully ni. Okey, pertama ialah perilaku. Perilaku adalah ataupun perbuatan. Maksudnya macam mungkin kita tak suka perbuatan individu itu buatkan kita rasa tak puas hati. Okey, lepas tu yang kedua pula ialah kemewahan. Bila kita tengok orang tu lebih mewah, lagi berharta daripada kita, mungkin kita ada rasa iri hati dan berlaku seterusnya kepada bully cyber. Dan yang ketiga iaitu penampilan. Mungkin pemakaian dia atau hiasan dia jauh lebih mewah daripada kita. Dan benda tu semua menjadi salah satu faktor kepada bully cyber. Dan sekarang teknologi yang ada ni telah menjadikan pembuli cyber ni atau pembuli cyber ni lebih berani untuk mendera mangsa secara mental, iaitu menggunakan kata-kata yang negatif ataupun kata-kata yang kesat. Okey, kat sini saya bawakan dalil berdasarkan surah Al-Ahzab ayat ke-58 yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kat sini pada awal ayat ni Allah dah jelaskan, iaitu orang yang menyakiti orang mukmin lain, itulah sama ada lelaki atau perempuan. Dan pada akhir ayat tu berakhir dengan dosa yang nyata. Maksudnya bila kita buat sakitkan hati orang, dan apa yang kita dapat adalah dosa. Okey, itu untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua iaitu kekurangan didikan agama ataupun kekurangan pengetahuan tentang nilai-nilai agama dalam diri. Mungkin benda ni bagi kita simple, tapi didikan agama ni telah menjadi dorongan kepada kita untuk nak halang kita daripada terus bully orang ataupun secara cyberbully ataupun secara fizikal. Benda ni penting lah sebab menjadi penghalang pada kita. Itu contohnya menghina orang dengan perkataan yang tak sepatutnya. Okey, contoh saya tak suka kepada panel pertama. Mungkin saya berkaitan dengan cyberbully ni, saya akan bully dia secara melalui alam maya, iaitu media sosial. Mungkin saya mesej dia, saya kata kat dia sekian-sekian apa yang kesat semua. Dan ataupun mengedarkan gambar. Maksudnya saya ambil gambar dia yang tak okey ataupun tak bersedia dan saya sebarkan, ataupun membuka aib. Membuka aib ni maksudnya ialah apa yang buruk tentang panel satu saya sebarkan kepada orang lain. Itu maksud dia, benda-benda yang menghina seseorang itu. Perbuatan ni semuanya telah ditegah dalam agama. Dan apa yang memberi kesan kepada mangsa yang dibuli itu, pada awalnya mungkin dia akan mengalami tekanan emosi. Mungkin ialah dah selalu kita attack dia, kita dah cyberbully dia melalui media sosial semua. Mungkin awal-awal dia okey, kemudian dia dah tak boleh nak kawal, dia akan mengalami tekanan emosi, dan akhirnya paling teruk sekali adalah membawa kepada bunuh diri. Okey, untuk poin yang kedua ni saya bawakan hadis daripada hadis riwayat Bukhari, iaitu sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maksudnya
akhlak ni akan menunjukkan nilai seseorang Islam itu. Hadis ni cukup jelas dah untuk nak gambarkan apa level kita sebagai seorang manusia itu. Itu saja untuk huraian saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Sedikit sebanyak daripada panel yang kedua, itulah ulasan dia. Jadi untuk panel yang terakhir pada hari ini, saya ingin bertanya kepada panel yang ketiga, bagaimana cara untuk menyelesaikan bully cyber ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, jalan penyelesaian yang kreatif terhadap bully cyber adalah dengan cara kita mencegah dahulu sesuatu perkara itu daripada berlaku. Okey, dalam peribahasa ada mengatakan mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, cara mencegah pembulian cyber ni dengan mengingati 5 perkataan ni. Jangan, waspada, elak, abai dan padam. Okey, yang pertama, jangan kongsi maklumat peribadi anda dalam talian. Yang kedua, waspada. Nada dan niat mesej anda boleh disalah tafsirkan. Yang ketiga, elak. Elak hantar atau panjangkan mesej yang jelek, mengancam atau yang menggunakan bahasa kesat. Okey, yang keempat, abai. Dan jangan jawab mesej daripada si pembuli. Yang kelima, padam atau aktifkan akaun di mana anda dibuli atau tinggalkan media sosial jika anda diancam atau diugut. Okey, seterusnya saya masuk kepada langkah-langkah menangani bully cyber. Okey, terdapat 7 perkara. Okey, yang pertama, jangan melawan. Jangan hiraukan si pembuli atau tinggalkan saja bilik sembang tersebut. Yang kedua, laporkan kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Yang ketiga, minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa. Yang keempat, beradab. Mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber terhadap anda. Okey. Yang kelima, simpan bukti screenshot mesej gangguan untuk dikemukakan kepada mereka yang boleh membantu anda atau pihak berkuasa. Yang keenam, minta bantuan. Hubungi MCMC di aduan skmm.gov.my untuk melaporkan kes bully cyber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Okey, last, jadilah penegak keadilan. Pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk atau laporkannya kepada orang dewasa yang dipercayai atau pihak berkuasa. Okey, setakat ni saja daripada saya. Saya tutup perkataan saya dengan dalil yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 65, yang bermaksud, pada hari ini kami kunci mati ke atas mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel yang terakhir pada hari ini. Jadi, apa yang saya teliti secara halus, ketiga-tiga panel ini telah memberi ulasan yang sungguh hebat, dan apa yang saya dapat simpulkan di sini, punca-punca berlaku bully cyber ni adalah daripada sikap seseorang individu itu sendiri. Jadinya masalah ini perlu ditegah ataupun perlu dibuang, kerana bully cyber ni akan memberi kesan buruk kepada seseorang individu yang lain.
ataupun yang terlibat. Antaranya masa akan hilang dia punya keyakinan ataupun tekanan perasaan kepada diri dia lah. Jadi saya akhir kata-kata saya ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.